Assalamualaikum and hi to everyone. Welcome again to my lesson of DBM 20083 Discrete Mathematics. I am Ms. Faiza binti Abdul Muin and today I will continue with the second part of chapter 3, which is trees. Our learning objective is spanning trees and minimal spanning trees. I will start with the first objective, which is spanning trees. What is spanning tree? Spanning tree is a subgraph of a connected graph with no cycles. Okay, subgraph ni maksudnya graf yang dilukis semula daripada gambar rajah graf yang asal, but with no cycles. Okay, and all the vertices must be included to the subgraph. Semua vertex daripada gambar rajah graf yang asal mesti dimasukkan ke dalam subgraph. And every connected graph has at least one spanning tree. Okay, setiap gambar rajah graf dia ada sekurang-kurangnya satu spanning tree. Okay, example yang pertama, example 15. Sketch two different spanning trees for each of the following graph. Graph A. Okay, lukiskan dua spanning tree untuk gambar rajah graph A. Langkah yang pertama untuk kita lukiskan spanning tree adalah masukkan semua vertex ke dalam gambar rajah subgraph. Okay, bilangan vertex yang sama pada kedudukan yang sama. Kemudian kita pilih beberapa garisan untuk kita masukkan ke dalam gambar rajah spanning tree dan pastikan semua vertex bersambung dan tiada cycle. Ini contoh yang pertama, spanning tree, dan contoh yang kedua untuk spanning tree bagi gambar rajah A. Okay, boleh pilih mana-mana garisan selagi tidak membentuk cycle dan semua vertex bersambung. Graf B. Okay, langkah yang pertama, masukkan semua vertex ke dalam gambar rajah subgraph. Kemudian pilih beberapa garisan untuk kita sambungkan vertex dan pastikan tiada cycle yang terbentuk. Okey, ini adalah dua contoh spanning tree untuk graf B. The second objective, minimal spanning trees. What is minimal spanning tree? Minimal spanning tree is a spanning tree of a weighted graph that has the minimum weight. Okay, kita lukiskan semula spanning tree based on a weighted graph. Okay, daripada graf yang telah dilabelkan dengan nombor dan gambar rajah spanning tree yang dilukiskan semula tu mestilah mempunyai berat yang paling minimum. Okay, the goal of minimal spanning tree is to find the smallest possible combined weight. There are two ways to construct minimal spanning tree. First, by using Prim's algorithm, and the second one by using Kruskal's algorithm. Prim's algorithm. Step 1. Pick any vertex as a starting vertex. Call it as A. Okay, kita masukkan vertex yang pertama tu ke dalam gambar rajah spanning tree. Step 2. Find the edge with smallest weight incident to A and add it to T of the next vertex and call it B. Okay, daripada vertex A, kita cari sisi yang pemberatnya paling kecil untuk kita masukkan ke dalam gambar rajah spanning tree. Step 3. Find the edge of smallest weight incident to either A or B. Include in T that edge and the next incident vertex. Call that vertex C. And step 4, repeat step 3, choosing the edge of smallest weight that does not form a cycle until all vertices are in T.
Okay, bila kita lukiskan gambar rajah minimum spanning tree tu, pastikan tiada cycle yang terbentuk dan semua vertex telah bersambung dalam minimal spanning tree tersebut. Okay, the resulting subgraph T is a minimum spanning tree. Second method, Kruskal's algorithm. Step 1. Sort the graph H with respect to their weights. Okay, kita kena susunkan semula nilai-nilai sisi dalam jadual mengikut berat. Okay, mula daripada berat yang paling kecil ke berat yang paling besar. Step 2. Start adding edges to the minimal spanning tree from the edge with the smallest weight until the edge of the largest weight. Step 3. Only add edges which does not form a cycle and will connect the disconnected compounds. Maksudnya semua vertex bersambunglah, okay, dan tiada cycle. Step 4. Repeat step 3 until you reach out to every vertex of the graph. Okay, kita tengok contoh example 16. From the weighted graph below, find the minimal spanning tree by using Prim's algorithm. Take the arrow as the starting point and calculate the shortest path. Okay, kita ada 3 soalan. Kena carikan dia punya minimal spanning tree by using Prim's algorithm. Kita tengok contoh yang pertama. Okay. Langkah yang pertama dalam Prim's algorithm, masukkan semua vertex ke dalam gambar rajah minimal spanning tree. Okay, bilangan yang sama, kedudukan yang sama. Okay, take the arrow as the starting point as stated in the question. Okay, kita kena mulakan daripada vertex G. Okay, from vertex G. Okay, daripada vertex G, kita ada edge yang bersambung dengan F, D, B dan juga E. Okay, so antara GF, GD, GB dan juga GE, pilih garisan yang mempunyai sisi yang paling kecil. Okay, kita ada GF 4 dan juga GB 4. Okay, pilih salah satu. Contoh, saya ambil GB. Kemudian daripada B, okay, saya ambil GB. Kemudian daripada B, BA, BD, BE. Pilih satu sisi yang mempunyai nilai yang paling kecil. So, kita pilih BA. 1. And then from A, daripada A, C, A, D. Sisi yang paling kecil adalah AC. And then daripada C, CF. Okay, ada satu sisi sahaja, so kena ambil CF lah. 3. And then from F, daripada F, FD, FG. Okay, FD nilainya 2, FG nilainya 4. So, kita boleh ambil nilai 2. Okay, bila kita ambil nilai 2, tiada cycle yang terbentuk. Okay, so kita boleh ambil nilai tersebut. Kemudian daripada D, DA, DB, DG. Okay, kalau kita ambil DA, terbentuk cycle. So, tak boleh. DB, kalau kita ambil DB pun akan terbentuk cycle. Tak boleh. DG pun sama. Kalau kita ambil DG, masih lagi akan terbentuk cycle. So, DG pun tak boleh. Okay, GF. Okay, antara GF dengan FG ni. Kalau kita ambil garisan ni pun masih lagi akan terbentuk cycle. So, tak perlu ambil. So, sekarang ni tinggal vertex E sahaja yang belum bersambung. So, vertex E, EB, EG. Nilai mana yang paling kecil? EB. So, kita ambil garisan EB.
Okey, daripada minimal spanning tree yang kita dah lukiskan ni, semua vertex dah bersambung, okay, dan tiada cycle. Okay, maka inilah dia punya minimal spanning tree. And for question B, kita kena calculate dia punya shortest path. Jumlahkan sahaja semua nilai weight yang kita dah lukiskan semula tadi. So the total is 14. Okay, contoh yang kedua. Okay, sama juga kena lukiskan minimal spanning tree by using Prim's algorithm. Okay, step yang pertama, masukkan dahulu ke semua vertex ke dalam gambar rajah minimal spanning tree. Okay, dah mulakan lukisan kita daripada vertex D. So from D, kita ada garisan DC dan juga DH. Okay, antara DC dengan DH, yang manakah pemberat yang paling kecil? DC. Okay, so kita ambil garisan DC. And then from C, daripada C, B, C, G. Nilai yang paling kecil adalah CG. Teruskan lagi daripada G, F, G, K, G, H. Pilih satu garisan dengan nilai yang paling kecil. Okay, boleh pilih GF ataupun GH. Okay, saya pilih GH. 3. And then daripada H, HL. Okay, memang ada HL, okay, HL dan juga HD. Kenapa kita tak boleh ambil HD? Satu, sebabnya nilai dia lebih besar daripada 3 dan kalau kita ambil HD, dia akan terbentuk cycle. So, HD tak perlu, ambil HL. Okay, daripada L, dia cuma ada satu garisan, K, LK. Kemudian daripada K, KJ, KG. KG tak boleh ambil sebabnya akan terbentuk cycle. So KG tak perlu, kita ambil KJ. Daripada J, JF, JI. Nilai yang paling kecil, JF. Kemudian daripada F, FE, FB, FG. Okay, FE 4 lebih besar, so tak perlu ambil. FG, kalau kita ambil FG, dia akan jadi cycle, so tak perlu. So kita ambil FB. Okay, daripada B, BA, BC. Nilai yang lebih kecil, BA. Okay, BC ni 3 besar dan kalau kita ambil, dia akan jadi cycle. So tak boleh ya. Kena ambil BA. Kemudian daripada A, AE. Memang ada satu garisan sahaja. So AE. Kemudian daripada E nak pergi ke I. Okey. Untuk sambungkan ke I, kena tengok ada dua possibilities. Sama ada EI ataupun IJ. Okey, antara IE dan juga IJ, garisan mana yang mempunyai sisi nilai pemberat yang lebih rendah? IJ. Okey, so kita ambil IJ. Okey, 4 tak boleh lah sebab 4 tu lebih besar daripada 3. So kita ambil yang lebih kecil, IJ. So inilah kita punya minimal spanning tree untuk soalan yang kedua. Kemudian kirakan shortest path, jumlahkan semua pemberat yang kita dah lukiskan semula dan jumlahnya adalah 24. Okay, next for question 3. Okay, lukiskan dia punya minimal spanning tree. Okay, step yang pertama, kita masukkan dahulu semua vertex dalam gambar rajah minimal spanning tree. Okay, dah mulakan lukisan kita daripada I. Okay, I, dia ada dua sisi, IH dan juga IF. Okay, 2 dengan 4, so nilai yang paling kecil adalah 2. So kita ambil IH.
Kemudian daripada H, kita ada beberapa garisan lagi. HG, HD, HE dan juga HF. Okay, so antara 4 garisan ni, nilai yang paling kecil adalah 3. So kita ambil HE. Kemudian daripada E, kita ada garisan ED 7, EB 5, EF 1. So kita ambil nilai yang paling kecil EF 1. Okay, daripada F, kita ada beberapa garisan FC 3, FB 6, FI 4. Okay, FI obviously kita tak boleh ambil sebabnya kalau kita ambil dia akan jadi cycle. Kemudian antara FB dengan FC, nilai yang paling kecil adalah FC. Okay, so kita ambil FC 3. Kemudian daripada C, dia cuma ada satu garisan sahaja iaitu FB 4. Okay, daripada B, okay, kita ada beberapa garisan BA 5, BD 3, BE 5, BF 6. Okay, obviously yang kita tak boleh ambil sekarang ni adalah BF akan jadi cycle. BE pun sama, dia akan jadi cycle. Okay, antara BA dengan BD. Okay, kita ambil nilai yang paling kecil, BD. Kemudian daripada D, kita ada beberapa garisan. DA 2, DG 6, DH 8, DE 7. Okay, yang kita betul tak boleh ambil, yang pertama DE, tak boleh ambil, kalau tak nanti jadi cycle. DH pun sama, tak boleh ambil, kalau tak nanti dia jadi cycle. Okay, antara DA dengan DG, nilai yang lebih kecil adalah DA. Okay, kemudian untuk G, untuk sambungkan G, kita ada dua possibility, sama ada GD ataupun GH. Okay, tengok nilai yang lebih kecil, kita ambil GH. Okay, so ini adalah minimal spanning tree untuk gambar rajah graf nombor 3. So kirakan dia punya shortest path, totalkan nilai pemberat bagi setiap sisi, jumlahnya adalah 22. Okay, next, example 17. From the weighted graph below, find the minimal spanning tree by using Kruskal's algorithm and calculate the shortest path. Okay, ignore the arrow. Ya, abaikan dia punya arrow tu. Okay, sebab untuk Kruskal kita tak ada guna arrow ni ya. Okay, so guna gambar rajah yang sama macam tadi tapi method yang berbeza. Soalan yang pertama untuk gambar rajah graf nombor 1. Okay, step yang pertama dalam Kruskal, kita kena sort outkan dulu nilai edges, okay, from the smallest to the highest value. Okay, so kita masukkan setiap nilai sisi dalam jadual. Okay, ambil daripada yang paling kecil ke yang paling besar. Okay, so yang paling kecil kita ada sisi AB bernilai 1, AC, BE, DF bernilai 2, AD, BD, CF bernilai 3, BG, FG bernilai 4 dan CC, DG, GE bernilai 5. Okay, kena susun secara menaik. Okay, dia punya nilai dia mesti secara menaik. Okay, kemudian masukkan dahulu semua vertex yang ada dalam gambar rajah. Okay, masukkan dalam gambar rajah minimal spanning tree kita ni. Kemudian mulakan lukisan dengan sisi yang paling kecil. Okay, so kita mulakan dengan sisi AB bernombor 1. Okay, kemudian kita ambil pula garisan AC. Kemudian garisan yang ketiga BE. Okay, selagi dia tak membentuk cycle, kita lukiskan sahaja semua garisan tersebut. Okay, kemudian garisan yang keempat DF. Okay, boleh lukis tak terbentuk cycle. Kemudian AD. Okay, AD pun kita boleh lukis, masih lagi tak terbentuk cycle.
Okey, untuk garisan BD. Okey, kalau kita lukiskan garisan BD, dia akan jadi cycle. So, garisan BD tak perlu. CF pun sama, kalau kita lukis dia akan jadi cycle, so tak perlu. BG. Okey, BG boleh. Tak terbentuk cycle. FG. Okey, FG tak boleh. Nanti dia akan jadi cycle. DG pun tak boleh, dia akan terbentuk cycle. Dan GE. GE pun tak boleh, nanti dia akan jadi cycle. So inilah kita punya minimal spanning tree by using Kruskal's algorithm. And then kirakan dia punya shortest path and the value is 14. Ini nilai dia sama dengan kaedah Prim's tadi untuk shortest path. Okay, contoh yang kedua. Okay, masukkan dahulu semua nilai sisi dalam jadual. Okay, bermula daripada nilai yang paling kecil sehingga nilai yang paling besar. Okay, ikut turutannya. Dia punya kedudukan contoh untuk yang bernilai 1 ni, BF, CD, KL, kalau tak ikut turutan tak ada masalah. Okay, yang penting mesti 1 ni duduk dekat atas. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, semua sisi kena masukkan dalam tabel. Kemudian kita lukiskan dia punya vertex. Okey, mulakan dengan garisan yang pertama, BF. Kemudian CD, KL, AB, FJ, CG, AE, IJ, BC, okay, FG. Start from HFG. Kalau kita lukiskan garisan FG, dia akan terbentuk cycle. So FG tak perlu. JK. Okay, JK boleh. GH pun boleh. HL. Okay, HL kalau lukis dia akan jadi cycle. So tak perlu. EF pun sama, dia akan jadi cycle. EI pun sama, dia akan jadi cycle. GK pun akan jadi cycle. DH pun sama, dia akan jadi cycle. So inilah kita punya minimal spanning tree untuk soalan nombor 2. Okay, dan kirakan dia punya shortest path. Total upkan dia punya nilai weight ni. So akan dapat 24. Soalan yang ketiga. Okay, masukkan semua nilai sisi dalam jadual. Pastikan ikut turutan daripada nilai yang paling kecil sehingga nilai yang paling besar. Okay, kemudian lukiskan semua vertex. Kedudukan yang sama, bilangan yang sama. Okay, mulakan dengan sisi yang paling kecil dahulu. EF, AD, HI, BD, CF, EH. BC boleh lukis tak terbentuk cycle. GH pun boleh lukis tak terbentuk cycle. Okey, untuk FH. Ini FH, okey, FH. Kalau lukis dia akan jadi cycle, so tak perlu. FI pun sama akan jadi cycle. AB pun akan jadi cycle. BE ada cycle. DG pun jadi cycle, tak boleh. BF pun tak boleh, akan jadi cycle. DE pun tak boleh, nanti akan jadi cycle. Dan DH pun tak boleh, nanti akan jadi cycle. Okay, so inilah kita punya minimal spanning tree. Okay, kirakan dia punya shortest path equals to 22. Okay, another example untuk spanning tree dan juga minimal spanning tree, awak boleh tengok pada example 18 dan example 19, muka surat 73 dan muka surat 74. Okay, itu sahaja. Thank you.